pada tahun 1984, kerajaan pada masa itu hanya membawa 500 orang Bangla, dibawa sebagai untuk bekerja di ladang kelapa sawit. Dan lepas sampai sekarang kita tengok, kalau betul-betul angka ni lebih daripada 300,000. Saya percayalah 300,000. Kita kalau di Google pun macam tu. Tapi Menteri Sumber Manusia pula dia kata hanya 134,000. Itu 134,000 kemungkinan besar mempunyai dokumen yang sah. Yang lain parti pendatang asing tanpa izin yang gunakan pas lawatan mereka itu, yang salah guna pas lawatan mereka itu banyak. So isu sekarang Malaysia dah maju. Kita tengok seorang warga Bangla ataupun Pakistan, saya percaya dia mencabar orang Melayu di sini. Dia kata Melayu, dia hina Melayu. Kalau dia hina Melayu, dia hina bangsa Malaysia lah. Sebab kita selama ini, orang India, orang Cina, orang Melayu semua, kita duduk macam satu keluarga. Tak pernah ada sengketa besar-besar. Ada pun satu dua kecil sajalah. Dalam 1% saja. Tapi ini pula, orang ini berani mencabar. Malaysia mempunyai lebih daripada 300, saya percaya lebih daripada 400 ahli anggota polis. 600 saya percayalah angkatan tentera. Rela pula 3 juta rela ada di Malaysia. Tetapi seorang Bangla, oleh kerana kerajaan Malaysia bagi muka kelonggaran sangat, tidak memperketatkan, tidak berkuatkuasakan undang-undang yang telah termaktub dan diberi kuasa kepada badan beruniform, khususnya immigration, polis, maka dan PBT, maka mereka berani mencabar. Kalau kita tengok, ini Jalan Ipoh, di luar bangunan ini kita tengok banyak pendatang daripada India, khususnya dari Punjab. Dia buat niaga. Satu hari seperti mana yang saya beritahu di press statement dulu, lebih daripada 10 kali peronda daripada DBKL, penguatkuasa, dia pusing-pusing, takkan dia tak tahu. Dia buat tak tahu, macam filem P. Ramlee lah, cobaan, dia buat macam tu saja. Dia tengok pun dia tak tahu. Kita bukan kata atau buang fitnah bahawa pihak DBKL atau PBT ambil rasuah. Itu bukan kerja kita. Kita tak buang fitnah. Tetapi punca inilah mengakibatkan rakyat sangsi. Kenapa DBKL diam? Kenapa PBT diam? Kenapa immigration diam? Kita tak buang fitnah. Tapi orang berbisik. Immigration pula, dia harus bertindak. Macam di mana undang-undang memang termaktub. Perkara 39I Peraturan Immigration 1963, iaitu menyalahguna pas lawatan sosial. Mereka boleh ditangkap oleh immigration, terus boleh senarai hitamkan dan diusir keluar. Tetapi sampai sekarang kita tengok, dia datang, dia salah gunakan pas. Mereka tak ada pas perdagangan, mereka kemungkinan ada pas lawatan, itu pun tempoh dia tamat. Tapi mereka bermaharaja lela, berada di Malaysia dan mencabar pula. Dia kata you are malas, kita rajin, kita kahwin orang sini. Maka kita mempunyai 220 ahli parlimen. 222 ahli parlimen ini hanya berkokok, saya percayalah, hanya berkokok isu-isu, kemungkinan besar kebanyakan isu yang tak penting. Yang penting inilah martabat negara, maruah negara, generasi yang akan datang. Anak cucu kita macam mana mereka akan hidup di masyarakat ini, di negara ini. Ekonomi kita tergugat. Kita nak jual nasi lemak, dia pun sekarang jual pelbagai nasi lemak dia buat. Pendatang asing dia jual. Kalau kita nak mohon, kita nak letakkan satu meja, nak jual, PBT, kerajaan tempatan, DBKL, dia mari rampas macam hari raya. Tiap-tiap bulan Ramadan di Masjid India, dia mari rampas. Orang Malaysia, orang Melayu, PBT orang Melayu, yang jual pun orang Melayu, dia rampas. Sampai ada pertikaian pergaduhan, polis datang. Ini pula Bangla, Pakistan, Myanmar pula isu dia di Malaysia besar sangat. Di Pasar Selayang, apabila kami daripada badan NGO tinjau, 250 gerai jual sayur-sayuran bertempat berselaras di luar daripada bangunan. Menteri kata, DBKL kata, Datuk Bandar kata, dalam bangunan you tak boleh jual. Tak apalah,
dalam bangunan tabligh kita jual di luar. Luar lagi murah. Orang tempatan, peniaga-peniaga pergi beli dekat dia orang. Longgok-longgok dia beli. Yang dalam tu dia biar. Dalam kalau 1 kilo RM6, luar dia jual 4,5. Kerana dia dapat murah sebab itu pun kesalahan kerajaan.